Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Okey, selamat datang kepada channel saya Aziz Riyadi. Saya banyak berkongsi pada ramai orang berkenaan dengan perancangan kewangan, dan hari ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan bebas hutang. Okey, ramai yang PM saya, yang tanya saya, yang letak kat komen tanya macam mana nak bebas hutang, sebab ada yang banyak hutang pasal personal loan, ada hutang rumah, ada hutang kereta. Okey, dan saya je nak kongsi sikit berkenaan dengan apa rasa bestnya bebas hutang ni apa bestnya. So kalau anda perasan sekarang ni PKP, kalau kat Selangor hari ni 5 bulan 5, besok start PKP. Dan kalau anda ingat lagi tahun lepas ada satu masa tu masa PKP, government announce berkenaan dengan moratorium. Moratorium maknanya government arahkan bank untuk memberikan penangguhan bayaran bulanan, hutang kereta, hutang rumah, semua everything. So selama 6 bulan. Jadi saya rasa anda yang ambil moratorium tu mesti akan terasa ada lebihan duit. Sebab apa? Sebab bayaran bulanan tak payah bayar dan duit tiba-tiba ada lebih je. Okey. So bayangkan benda yang sama anda tak perlu bayar terus sampai bila-bila hutang-hutang tu. Maknanya memang sentiasa ada lebihan setiap bulan. Saya yakin anda mesti seronok masa momen tu. Cuma masa moratorium tu penangguhan tu dibuat sementara. Jadi sekarang ni anda kena start bayar balik, dan sekarang ni masih lagi PKP. Jadi ramai yang tanya saya bagaimana nak uruskan hutang. Nak uruskan hutang ni sebenarnya pertama sekali kita kena faham hutang ni memang dia ada interest bank. Maksudnya bila kita berhutang, maknanya bank akan ambil kadar keuntungan. Jadi kita kena faham, pertama sekali kita kena list down semua hutang-hutang kita. Tu nombor satu, kena list down. Jadi kita kena tengok hutang mana yang patut kita boleh selesaikan dulu, sama ada hutang yang kecil dulu kita boleh selesaikan. Okey, untuk kita mula buat settlekan hutang ni, pertama kita buat budgeting dulu. Kita list down, buat budget. Lepas dah buat budget, kita kena tengok hutang-hutang mana yang kita nak selesaikan dulu. Okey, lepas tu kita kena faham bila kita nak settlekan hutang ni, jangan create another hutang. Maksudnya kita kena stop create new commitment, dan kalau boleh kita mula kurangkan kita punya expenses. Mana-mana part-part yang tak boleh, yang boleh kita stop ataupun tak payah bayar. Contoh macam astro, benda-benda entertainment, benda-benda yang leisure, mungkin makan kat luar, kita stop sekejap. Tengok berapa lama boleh tahan. Mungkin kita stop sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampailah kita biasa untuk kita hidup di bawah sedikit, bawah kadar kemampuan kita. Sebab apa? Sebab kita nak ada lebihan. So bila kita ada lebihan simpanan, maknanya ada surplus, so kita dah boleh susun balik kita punya hutang. Maknanya kita boleh hutang, kita boleh bayar hutang-hutang yang kecil ni, bayar lebih dulu. Bayar lebih. Mungkin credit card ke, kita settlekan sikit-sikit, lepas tu dah settle credit card, kita gunakan teknik snowball untuk settlekan hutang yang lain, dan sampailah settle semua hutang-hutang yang besar. Dan proses nak settlekan hutang ni sebenarnya ambil masa. Ambil masa, bukannya terus buat. Saya sendiri dah ada pengalaman settlekan hutang. Alhamdulillah sekarang ni hutang kereta semua saya dah settle. So memang terasa lah, sebab maknanya kereta-kereta semua tak payah nak bayar hutang dah. Bayaran bulanan kereta tu memang saya dah terus boleh simpan ataupun laburkan ke tempat lain yang boleh lebih memberikan keuntungan. Okay. So untuk anda yang mungkin rasa macam income dah ngam-ngam je, memang dah tak cukup dah, tak boleh buat apa dah. Okay, kat sini saya cadangkan beberapa perkara lah. Yang pertama, memang kena belajar untuk cari income tambahan. Okey, cari income tambahan. Sama ada buat bisnes ke, ataupun jadi ejen-ejen part time yang lain ke, dropship ke apa. Okey, cuma untuk anda yang mungkin berminat, sebab saya under Prudential Basic Terkaful ada satu skim, maknanya untuk anda yang mungkin nak tukar career, mungkin company sekarang ni tidak memberikan jaminan pekerjaan masa hadapan untuk future career, dah mula mungkin tak ada increment, mungkin ada ura-ura nak kena VSS. Sekiranya anda berumur antara 25 hingga 45 tahun, bawah 45 tahun, dan income anda sekarang ni RM6,000, income anda RM6,000 dan ke atas,
dan anda lihat mungkin tempat kerja anda sekarang ni mungkin macam dah tak ada future kan, rasa macam nak tukar kan, nak cari tempat lain. So saya ingin offer kepada anda boleh hubungi saya. Kita ada satu position nama dia Proventure Manager. So kita akan bagi starting income 10,000. So anda boleh cuba kan untuk datang interview. So kita akan interview dulu, kalau anda layak mungkin anda boleh dapatkan jawatan tu lah. Okey. Untuk yang label nombor 2 pula, ada satu program nama dia Entrepreneurship Development Program, iaitu EDP. Yang tu untuk anda yang mungkin income bawah 6,000 tapi nak berpindah pergi ke bahagian kita panggil career sebagai perancang kewangan. Kita pun ada juga financing scheme, iaitu kita bagi modal permulaan, allowance permulaan sebanyak RM3,000, RM2,000 hingga RM3,000 setiap bulan selama setahun untuk anda join kita sebagai financial consultant dan memberi khidmat nasihat kewangan kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya dah berada dalam bisnes ni selama 19 tahun dan saya pun dah develop ramai orang, dan anda mungkin boleh dengar sikit share daripada beberapa agent saya yang saya develop sebelum ni kan, dan dengar sendiri daripada mereka bagaimana feedback mereka. You dah full time kan? So agak berbaloi tak sebenarnya decision you dalam join full time ni? Sebab mula-mula kan rasa macam betul tak betul kan? So sekarang dah full time. So apa pendapat you sebagai agent full time dalam masa 6 bulan ke 7 bulan? 6 bulan lah lebih kurang. 6 bulan. So apa pendapat you? Apa you punya feeling sekarang? Saya dah masa mula-mula tu memang tak berapa confident, tapi kita buat je sebab kita yakin dengan decision kita. Tapi sekarang ni dah agak comfortable lah, Alhamdulillah. So saya rasa saya tak menyesal kot dengan decision saya sekarang ni, sebab mungkin mula tu kita rasa kita tak boleh buat, tapi sekarang ni kita dah tahu apa yang reward kita dapat company bagi kalau kita buat, then akan ada reward kan. So saya tak menyesal lah. Kebanyakan you punya kes kadang-kadang you rasa macam tak tahu nak cek kat mana. So macam mana you handle benda tu? Macam mana you handle keadaan yang you rasa tak tahu nak dapat klien kat mana, tiba-tiba you buat apa yang disuruh oleh leader, oleh agensi, oleh producer, tiba-tiba ada je you dapat klien kan. Cuba share sikit lah. Pernah juga rasa lah macam siapa yang nak close ni, nak open dekat siapa, nak proses siapa, pernah. Tapi benda tu kita tolak tepi dulu sebab kita tak boleh nak sebab kita hanya usaha. So hasil tu kita tak boleh control. So hasil tu memang Allah yang bagi, tapi kita just buat je apa yang leader ajar, apa yang agensi dah ajar, apa yang producer dah ajar. So Alhamdulillah dengan usaha tu memang akan ada je kes. Mungkinlah takkan ada banyak, mungkinlah kadang-kadang tak akan ada banyak kes kan, tapi InsyaAllah adalah kalau kata buat ikut apa yang dia ajar. Setakat yang you buat sekarang ni kan, susah sangat ke jadi ejen? Susah sangat ke jadi ejen lah soalan. Nak kata susah tu mula mungkin rasa susah lah, tapi tak adalah susah pun saya cakap. Nak kata adakah susah sangat? Tak ada, dia tak susah sangat. Tapi kalau katakan kita tak tahu nak buat macam mana, kita akan ada rujuk balik lah pada leader, pada senior, pada producer. So memang daripada apa yang mula yang kita rasa susah tu, sebenarnya dia senang je sebenarnya. Dia tak ada, just macam buat je apa yang dia ajar. So boleh buat lah, tak susah pun sebenarnya. Boleh bagi feedback sikit tak macam mana pendapat ataupun macam mana respon market setakat ni kan? Sebab you mula-mula nampak macam tak ada klien, tiba-tiba ada je orang nak, ada orang yang cari kan. So apa pendapat you pasal benda tu? Respon market Maksudnya rupanya there's awareness lah, market awareness sekarang ni. Okay. Pada mula kita risau lah. Kita risau sebab ada ke orang nak beli dengan kita kan. Tapi sebenarnya kita tahu yang takaful ni is benda yang penting, yang sekarang ni dah jadi keperluan, bukan lagi dah memang jadi kendak kan. Semua orang kena ada takaful. So ada so dia awareness orang sekarang ni dah tinggi lah sejak lebih-lebih lagi sejak macam ada COVID ni kan. So kita daripada kita cari orang, kadang-kadang orang yang datang sini tanya dekat kita. So saya nampak sekarang ni memang market pada takaful tu memang sentiasa
memang akan ada sebab orang tahu benda ni penting lah. Sebab awareness orang ramai pada kesihatan dan pada takaful sekarang memang tinggi lah. So, berapa lama dah you join? Saya bulan yang ke-8. Cuba share sikit apa yang you dah dapat daripada hasil daripada you join Prudential ni. Saya almost 8 bulan. Alhamdulillah saya macam-macam saya dapat lah. Antaranya yang paling saya tak pernah sangka adalah bukan kereta idaman lah, tapi kereta yang saya rasa memang saya boleh gunakan untuk bisnes saya lah, yang boleh jadi sebagai satu batu loncatan lah untuk saya. Banyak saya dapat. Cash reward saya dapat. Of course lah, Star Club lah yang memang siapa join ni dia idam-idamkan lah benda tu. Okay, dari segi income pula macam mana? Sebab kadang-kadang orang kat luar kan dia macam dia stuck because of income gaji sikit lah. Kadang-kadang masa PKP ni kena berhenti kerja lah. So bagaimana Mualim join kat sini dan share sikit dari segi potential income kat sini macam mana? So Alhamdulillah, untuk first month je saya dah dapat balik saya punya gaji lama lah. Maksudnya memang saya target dalam ni, of course lah, saya tak tipu lah. Memang tujuan yang pertama memang kita nak build up kita punya income. Tapi Alhamdulillah sebab saya target dalam masa 6 bulan saya boleh fight saya punya income yang lama lah, kerja lama. Tapi Alhamdulillah bulan pertama saya dah dapat lah. So bulan kedua berganda-ganda lagi lah. Untuk orang yang mungkin tengah tercari-cari ataupun mungkin dia blur-blur lah, macam dia nak tambah income tapi tak tahu nak buat apa. So boleh bagi pandangan, bagi saranan tak pada dia orang? Okey, ini saya tak tahu orang lain lah. Ini saya cerita saya lah. So apa yang saya buat lah, saya terus buat full time. Saya dapat dia jengkut, saya terus buat full time. Dan memang bila kita buat full time memang akan dapat hasil yang luar biasa lah sebenarnya. Yang pertama, diri sendiri lah. Kalau kata tak nak, memang siapa pun tak boleh tolong. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri dan kita boleh buat. Mind setting memang kena betul. Mind setting sebelum masuk sebenarnya. Sebelum masuk memang kita kena all out. So hasil dia memang luar biasa. Memang kalau saya cakap, orang yang dekat luar memang takkan percaya. Tapi kena buat dulu. Baru kita dapat lah. So, bagaimana dengan mula-mula dulu kan? Pandangan you pasal bisnes ni mula dulu. Okey. Sebab mungkin ramai orang yang kat luar tu sama juga kan. So macam mana you boleh mind shift lah? Saya rasa tak ada siapa pun manusia dekat Malaysia ni yang nak jadi ejen. Tak ada. Sama dengan saya. Saya punya ejen, saya ada polisi bersama dengan Prudential. So saya punya ejen dah ajak saya 4 tahun lepas untuk saya join jadi ejen Prudential. Tapi yelah, macam saya cakap, memang tak ada siapa lah nak jadi. So yelah, ejen kan. So nampak macam ini pandangan saya saya minta maaf lah kalau ada yang terasa dekat luar. Memang ejen adalah kerja yang low class lah pada saya dulu lah. So bila saya dah jump to takaful, so Alhamdulillah lah, dia high class. Dia memang bukan kaling-kaling orang yang boleh join jadi ejen Prudential, terutama dekat Mukmin Group. So anda dah dengar tadi. So jangan buang masa sebab peluang ni mungkin tak banyak ataupun tak kekal lama. Sebab sekarang ni memang kita tengah ambil intake baru untuk kembangkan kita punya bisnes. Sebab prospek market dekat bisnes takaful ni sangat besar, sangat luas. Dan kebetulan awareness dari segi untuk orang ambil takaful ni tak macam dulu. Sekarang lebih baik. Sebab apa? Sebab dengan COVID-nya everything kan. Jadi orang sedar bahawa keperluan untuk dapatkan perlindungan takaful tu lebih tinggi sekarang berbanding dengan dulu. Dan Alhamdulillah, kalau anda nak tahu, setiap hari memang akan ada orang request quotation lah, nak review plan lah, nak ambil hibah takaful lah. So memang sangat-sangat ramai orang kat luar sana yang memerlukan khidmat nasihat ejen, dan kami di Prudential ingin menjemput anda untuk join kami. Dan sekiranya anda betul-betul berminat untuk anda di-develop, anda boleh hubungi saya di nombor yang saya sediakan dekat video ni. Dan kalau perlu klik segera dan kontak segera, dan saya akan bantu anda untuk jalani interview dan seterusnya. Kalau anda berjaya, saya akan train anda untuk berjaya capai impian anda.
Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.